Bunyi. Hah? Mula-mula. Ada telefon. Semua ada. Mana? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa dengan peminat yang sedang ikuti baca sejarah dalam siaran live page Salasilah Patani pada malam ni. Jadi alhamdulillah setelah COVID berlanda tempat kita, maka kita umat Islam di Taning ni boleh ambil kesempatan ni. Dalam keadaan kena kurung COVID, kita duduk ke rumah. Jadi kita pun banyak kegiatan-kegiatan untuk menyatukan keluarga dan menyatukan kampung halaman masyarakat kita. Itu hikmah daripada COVID dan juga keadaan umum COVID pun semakin hari semakin baiklah bagi tempat kita ni, yang mana kerajaan Thailand pun sudah istihad habis tamat dah curfew lepas ni boleh jalan malam lah tapi kita pun masih lagi kena hati-hati dengan COVID ni. Lebih kata habis licin tu baru seni kita boleh berjalan aktiviti kita seperti biasa. Maka alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah sekali lagi dengan kerana malam ni pun kita boleh sambung ke lagi baca sejarah kita. Seperti mana tahulah bahawa baca sejarah kita ni masih lagi duduk dalam kitab Hikayat Patani. Kitab Hikayat Patani, yang mana malam ni pun kita akan menyambung pada minggu yang lepas. Jadi minggu lepas tu maaflah ada sedikit permasalahan dari segi live tu. Jadi kami pun tengok jadi ada lekat-lekat. Tapi tak apalah, kok mana pun kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga acara kita ni lancar dengan baik. Malam ni nampaknya alhamdulillah lah kita usaha tak mahu jadi lekat-lekat Maka malam ni kita akan nyambung pergi pada malam yang dulu. Kalau kita ingat pada malam yang lepas kita Hikayat Patani ni duk ceritakan tentang kerajaan tani kita ni zaman Raja Kuning duk meretah tu, Hatta Woke. Hatta Woke Taning utusan Taning ni pergi ke Johor. Tujuannya untuk pergi Hatta Tok Tua Raja Kuning ataupun ibu daripada yang di Pertuan Muda. Kerana dia lari kelik ke Johor, dah tinggal mak dia. Duk apa 2 tahun mak dia pun nak kelik dah ke Johor. Jadi tak ada siapa nak pergi Hatta ke Johor. Semua menteri-menteri hulu balai Taning, Pak Datuk-datuk, raja-raja pun tak ada siapa nak pergi ke Johor. Kerana malah nak pergi ke Sodah kerana pada masa tu Taning dengan Johor tu mula ada masalah. Jadi hubungan Taning dengan Johor tu putus. Akibat daripada kelakuan yang di Pertuan Muda Johor ataupun suami Raja Kuning tu. Dan juga orang Raja Johor pun mati ramai di Taning sebab kena kupah, kena bunuh dia orang Taning. Akibat daripada orang Johor pakat dengan orang Aceh tu, jadi duduk debel-debel, duduk tengok-tengok di negeri Taning itulah. Tapi walau bagaimanapun, ada juga orang yang rela pergi ke Johor, bawa mak Raja Johor kelik ke Johor, iaitu Raja Lela. Raja Lela Kendang Kerbau. Raja Lela Kendang Kerbau.
Raja Lela Kendang Kerbau ni dia tak ada bawa askar Taning gitu dak lah sebab Menteri Taning Laksamana Taning tak pergi. Deh. Jadi dia pun bawa anak cucu dia pergi 40 orang pergi sampai ke Johor. Gitu deh. Jadi keadaan nak jadi lagu mana di Johor tu, malam ni dia ada tulis pula tentang situ. Kata kejadian ianya nak pergi jadi lagu mana pula deh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sambung cerita lepas pada Raja Lela Kendang Kerbau pergi ke sana. Dan Arakian. Maka Raja Lela pun memberikan Encik Bayani kain pucuk pauh panjang bersirap sehelai dan lembing bertemim emas serangkap. Ni. Ingat lagi ada Encik Bayani. Kita ingat lagi. Encik Bayani ni siapa? Kerana Raja Lela Kendang Kerbau wakil Taning pergi di Johor entah nak saing apa yo. Orang Johor pun tak wani nak tegur dengan orang Taning. Orang Taning pun duk kerah tak nak tegur orang Johor. Sebab duk balah ke tu. Duk jadi masalah ke. Jadi tak ada siapa berani. Hingga Raja Lela ni usaha cari juga boleh temu dengan orang sorang hamba Johor boleh saing dengan dia tu. Iaitu namanya Encik Bayani. Encik Bayani ni orang biasa yo. Jadi hamba raja gitu yo. Bukan orang menteri ke apa dak. Jadi Encik Bayani ni lah duk kecek dengan Raja Lela tu sebab pada masa tu ni Johor dengan Taning sama-sama kenal. Orang di masa tu orang Taning semua kenal Johor. Orang Johor juga kenal orang Taning pada masa tu. Sebab dia beser dua tu. Dia rapat dua tu. Jadi orang Taning kenal Johor, Johor kenal Taning. Sebab kita ada satu keluarga dah dengan Johor. Tapi apabila berlakunya tadi tu, kata Gajah Muda Johor gila ke penari hok buat sihir tu jadi kelik gitu jadi putus hubungan lah. Kerana bal orang Taning pun tak suka orang Johor lah. Lepas pada tu hok jadi tengok debel di Taning. Maka Gajah Kuning dan juga menteri-menteri Taning ni usaha untuk nak damai, usaha untuk nak baik. Lek Johor pun nak baik, lek Taning pun nak baik. Tapi boleh jadi pokok menteri ataupun keluarga-keluarga hok anak beranak dia mau mati akibat perbalahan ni boleh jadi atau duk nak murih duk masa muka lagi. Tapi ya tak ya pun kena baik lah. Kena baik. Lalu tu lah hatta Raja Lela lagi. Jangan lupa kata Raja Lela ni rumah dia duk Kendang Kerbau dan juga dia ni peranakan Minangkabau. Jadi bakal lek pok dia tu mari di Minangkabau, lek mak dia tu di Kane Kuba. Di Kane Kuba di buah lagu batu di kat Tereneng tu. Rumah dia duk situ. Maka hatta dia tu laki. Maka boy jadi sai molek dah tu Encik Bayani berkata Taning dengan Johor ni hak tulo ya tu adalah patung dia duk kecek pergi mari dua tu. Maka boy dak sai lama-lama dah tu jadi Raja Lela ni wi kereh. Wi kain dulu. Memberikan Encik Bayani kain pucuk pauh panjang bersirap. Kain pucuk pauh macam mana ni kain pucuk pauh? Kain zaman dulu lah. Bagi satu jenis kain pucuk pauh. Dia tulis kain pucuk pauh. Dia tak ada tulis kain apa ni? Kain lepas podak dah. Bagi kain pucuk pauh. Satu jenis kain lah. Kain pucuk pauh panjang bersirap. Panjang bersirap sehelai selah dan lembing bertemim emas. Ada lembing pula kita mimah serangkap. Maka kata Encik Bayani, Encik Bayani jawab lagu mana Raja Lela Kendang Kerbau Taning ni wi kain pucuk pauh panjang bersirap selah. Lepas tu wi pula lembing temimah pula serekat. Encik Bayani jawab kata, bersusah-susah pula orang kaya akan sahaya. Bersusah-susah pula orang kaya akan sahaya. Supaya kita pergi mohon dia. Dia kata, duduk dulu kita makan nasi, nak nasi dulu. Ataupun duk gaduh nak okey air kita tu Orang-orang tua berkata, alah duk susah ponyo. Duk bergaduh ponyo. Bergaduh tu bahasa Taning Duk susah ponyo lagu tu lah. Cik Bayani pun
bersusah-susah pula orang kaya akan saya. Gitulah. Jadi ni panggil kata bahasa sopan. Bahasa lembut. Bahasa lembut. Maka kata Raja Lela. Kata Raja Lela pun jawab klik kepada Encik Bayani. Inilah tanda saya bersaudara dengan Encik. Inilah tanda saya bersaudara dengan Encik. Ning lah tanah kata aku ni sayang dengan mong. Dia kena bagi. Orang tani tu habis. Orang tani ada-ada ke dulu kalau nak gizek orang sakit, orang wak keduri, orang wak puluk ke apa tu dia nak wak benda tani lagi. Tak kena besar deh. Kita bukan orang kaya pun dia mau wak sakas kilo, bawa beras, bawa nyo, wak podo tu lekat tangan ni budaya orang tani. Budaya orang tani. Deh. Tu budaya baik. Kita pun aku tu lah. Dah klik gi rumah orang tua kau pergi rumah saya ke pergi rumah tok guru kau ada benda tani. Orang tani dia suka benda tu. Kita pergi saja supaya orang-orang luar ni dok dah. Jadi budaya kita orang Melayu lagu ni kita buat lagu ni. Ni tak kena buat banyak deh. Buat sekadar dengan kuasa kita lah. Dah. Inilah tanda saya bersaudara dengan Encik. Maka Encik Bayani pun bermohon pulang. Encik Bayani pun minta klik. Lepas pada tu klik rumah dia lah. Kemudian, dari itu, sebagailah Encik Bayani itu turun bermain-main ke perahu Raja Lela. Jadi, lepas pada tu kak, Encik Bayani tu turun main dalam perahu Raja Lela semua lah. Sekali orang tani tu, dia duduk tidur makan dalam perahu tu. Kalau duduk di Johor tu. Perahu besar, separuh rumah dah lah perahu tu pun. Jadi, boleh duk sign semua lah. Jadi, orang tani pun, nak sign pun untuk nak tahu juga. Nak tahu juga apa panggil movement ataupun kuam kelengwai. Pasal siapa panggil dia. Gerak-geri Johor lagu mana kita mudah nak ambil sikap. Bukan duduk dia nak baca sikap tak boleh tu. Tak boleh lah. Kita kena tengok juga. Untuk nak jaga. Sebab kadang dia tak ada ambil super dulu. Maka kita kena cari-cari data informasi untuk nak ambil sikap. Arakian, pada suatu hari, Raja Lela mandi. Kerisnya dipegang dengan tangan kanan. Apabila ia hendak bergosok, maka dialihnya pada tangan kiri. Ni tengok Raja Lela ni. Raja Lela taning ni. Buat Pierre Maning. Kita gambar dah. Pierre Maning ni, kerisnya dipegang dengan tangan kanan ni. Keris tu duk mandi dalam sungai ataupun duk mandi di telaga ataupun ni duk mandi dalam sungai. Duk mandi dalam sungai ni tangan kanan ni pegang keris. Tangan kiri duk gosok. Duk gosok muka, gosok tekak dah. Gosoklah tubuh badan ni. Lepas tu nak tukar tangan, tukar keris pegang belah kiri pula. Lepas tu tangan kanan gosok pula. Ni kelakuan lagu ni duk mandi pun pegang keris. Maka Encik Bayani pun datang. Maka kata Encik Bayani. Encik Bayani tu yang mari dah. Mari kau tu nampak Raja Lela taning tu. Duk mani tu lagu tu. Maka Encik Bayani kata. Orang kaya mandi pun membawa keris. Bukan kecek dok dia tanya. Orang kaya ni bermakna kepada orang besar lah. Orang besar-besar, orang ada perekat lah. Iaitu Raja Lela tadi. Orang kaya mandi pun membawa keris. Sebab tu orang kaya ni mani pun bawa keris deh. Maka kata Raja Lela dengan molek orang tani. Kita orang tani dengan molek jawab apa Raja Lela kata kana. Tiadakah Encik tahu akan saya ini? Dia tanya. Demo tak tahu ke? Demo tak kenal kan kita ni? Hulu balang patani di darat juga ada seteru. Di air ini tiadakah seteru? Ni jawab pe Raja Lela. Dia kata gana pergi tempat hok kita dia rasa tak sedap. Pergi maning dengan kerja hok kada tak ambil. Tanya dia kau duk maning tangan kanan duk wak keris. Tangan kiri gosok. Bawa nak gosok lagi ni pula tukar tangan keris, tok lagi kiri tangan kanan pun gosok. Sebab Encik Bayani masa pelik orang taning maning lagu ni. Mani bawa keris dah demo. Lagu tu lah Cik Bayani kata. Lepas tu dia jawab mana? Dia kata,
Demo tak tahu ke kita ni. Hulu balai Taning di darat juga ada seteru. Di air tak ada seteru ke? Tu nak ayat tu orang Taning dia beringat. Orang Taning dia beringat. Alat senjata dia ni duduk dekat tubuh. Lepas tu dia beringat ni dengan teliti siapa ngah di darat ni ada seteru. Muasa tu dalam air tak ada seteru ke? Ni orang Taning. Makna tu darat ke air ke dia boleh lawan belaka. Dia boleh lawan belaka dah. Gitulah orang Taning. Bukan kata kalau pergi le bukit panah, pergi ke le benar le lembah Allah. Tak ada. Dah, pergi kok patah benar dia kok le baruh kok le gebo. Kok le berai. Bawa nak atas bukit Allah. Tak. Orang Taning darat pun dia benar, lak pun dia kena reti. Gitulah ibarat kata lagu tu. Sebab ini nak menunjukkan kata hulu balai Taning ni mana tu bukan Raja Lela saja. Jadi hulu balai semua askar-askar Taning tu dia kena beringat semua alat jatuh ni kena duk tangi. Dia kena banding hari ni tak boleh. Hari ni pesen berde misal kata dah. Pesen berde ni benda tahu duk mani begal-begal duk gosok-gosok lagi. Tarik tangan tu ketung nak kena orang lah. Tapi taklah sana-sana tapi jangan jauh sangat. Dah nak pergi ke mana-mana pun duk kada tak itu sangat tu. Dah jangan duk jauh sangat dengan alat tu. Gitu molah kalau jadi askar apa gitulah. Kita umum kalau masuk sekarang dah. Gitulah. Mana sebab orang boleh buat benda ni buat askar, buat tentera gitulah. Dah. Tu nak ibarat tu nak wayak kata orang Taning tu ya orang teliti, orang rapi, ya orang beringat. Habis dia benar semua kalau dia beringat molek. Orang panggil tak prakmak. Perak tak prakmak. Dia kata musuh ni mari. Tak apa dah, tak apa. Wah tak apa. Dia kena duduk lebih ingat semua. Ambil kita ni dulu kan dah benar. Sebab dia beringat semua. Dia duduk lah ada siap semua. Lepas tu kalau kita tengok pula ke zaman Taning halah pergi zaman Sultan Mak Dua tu salah satunya faktor Taning jatuh sebab kopak tu. Tak beringat dan tidak berlatih. Ni tak siapa lagi. Jauh lagi waktu tu. Ni baru Raja Kuning. Sudah. Mari kita sambung lagi. Dia ucapan kata tadi dah, adakah hulu balang tiadakah encik tahu akan saya ini? Hulu balang Patani di darat juga ada seteru. Di air ini tiadakah seteru? Dia tanya. Di darat apa ada seteru? Pasal air tak ada seteru ke? Adakah hulu balang itu mati tiada dengan senjata? Dia tanya Encik Bayani. Ya tu dia kita jadi askar dah. Adanya askar hak mati tak pergi senjata. Tak ada mati dengan senjata dia. Ni dia jadi askar dah mati dengan kena sekali dengan senjata. Ni orang panggil jihad. Dia jadi askar negeri Seledah tu mati kena sekali dengan senjata. Kita jadi askar, kita jadi hulu balai mati tak kati. Macam tu. Dan kalau kau ambil molek ketua tu tak apa. Tapi kalau duduk le kada jadi askar di hulu balai tu mati duduk kali dengan senjata baru kena nak jatuh dia panggil. Orang dululah. Ni sebab Raja Lela kata adakah hulu balang itu mati tiada dengan senjata? Tanya soalan. Maka Encik Bayani pun tertawa mendengar kata Raja Lela itu. Jadi Encik Bayani dengar kata Raja Lela Taning sebut aku tu dia suka. Tertawa ni suka itulah. Jadi kemah sungguh orang Taning weh. Lagu tu. Jadi orang Taning tengok ni, nak mani pun pergi kerai dan juga yo tu di mana-mana pun ada seteru lah kita kena beringat. Dan juga dia kata adakah kita jadi hulu balai dah ni kita kena mati dengan senjata kita. Itulah baru kemah atas dasar dia jadi po dah. Tapi semua ni kerana agama belaka lah dah. Hatta antara berapa hari maka Encik Bayani pun turun ke perahu Raja Lela. Dah. Kemudian tak berapa hari maka Encik Bayani pun mari pula di perahu Raja Lela. Hidup sain dua tu dah. Maka Encik Bayani pun berkata kepada Raja Lela. Encik Bayani dia royak kepada Raja Lela kat sana. Esok titah yang di pertuan memanggil orang kaya hendak diminta keris. Dia kata, esok ni yang di pertuan ni mana tu Raja Johor lah. Yang di pertuan ni Sultan Johor ni panggil orang kaya masuk dalam dah.
Lepas tu diminta keris. Kita faham diminta keris. Jadi siapa saja orang luar negeri, lebih-lebih lagi orang hak mari daripada negeri hak hubungi tak berapa molek mana dengan negeri kita tu, siapa saja masuk mengadap senjata tak boleh bawa. Dia kena kirim ke askar di pintu kota. Ataupun dia kena tak luar. Lepas tu dia kena masuk dengan tubuh saja. Masuk mengadap raja. Dah sebab dia panggil kata nak jaga keselamatan. Tahu mana takut orang nak berontak, nak bunuh raja. Ni adat mana-mana begitu. Sia ke Burma ke Cina ke lagu tu. Jadi tani kita pun lagu tu juga. Dan salah satunya orang panggil adalah tanda hormat. Kalau wak baris jatuh masuk ke depan raja ni panggil kata jadi tak hormat kepada raja tempat tu. Orang tak buat lagu tu. Jadi kita wak jatuh ni kena susuk. Supaya kok kita pergi mah orang tak kena wak berdeh, wak tengok kalau kita ada orang berdebel. Tak boleh. Pergi mah orang tak kena ni kena tak susuk lah berdeh kita kalau dah. Jadi obotor orang tu nempel jadi osa apa. Misal kita orang dia berdebel. Ya tak boleh. Bagi salah adat. Nak tengok kena rumah orang. Dah. Jadi tak boleh bawa lah keris tu. Dah kena taruh. Tu biasalah. Maka kata Raja Lela, Raja Lela pun jawab kata kan. Yang kasih saudaraku itu tiadalah terbalas oleh saya, melainkan Allah Ta'ala yang membalas dia. Ya supaya tu ya ucap terima kasih lah kepada Cik Bayani yang tolong mari duk koyak, mari duk khabar dia. Tahu nak balas lagu mana deh? Ya tu malaikat Allah Ta'ala yang membalas dia. Gitulah. Tapi belum ada tu pun dah kain pucuk pauh tu. Dah ngawi lembing dah tu. Seketika berkata, maka Encik Bayani pun bermohon pulang. Jawab klik lagu tu, Cik Bayani pun klik. Klik di rumah dia. Dan peninggal Encik Bayani itu, maka Raja Lela pun memanggil segala anak cucunya berbicara. Cik Bayani pesan lagu tu dah kepada Raja Lela. Maka Raja Lela pun panggil anak cucu dia 40 orang tu kecek kira bercara dah lah. Sorak. Lagu mana weh? Cik Bayani royak dah esok kita masuk pergi mengadap Raja Johor ni kita tak boleh bawa keris masuk. Mata tak boleh buat jatuh lah. Biasanya boleh. Kalau jadi pekak menteri hulu balai besar-besar ni, dia selik keris depan boleh masuk pergi. Tapi kita tani masuk cari Johor ni tak boleh weh. Kita nak buat ke mana? Sorak dengan pok dia dah lah. Maka kata Raja Lela. Raja Lela pesan. Kata kan dah. Esok aku dipanggil yang di-Pertuan hendak minta keris. Dan engkau sekalian ini hendaklah memakai keris pendua. Faham tak? Jadi, nak masuk mengadap Raja Johor ni, dia kata aku ni kena masuk mengadap Raja Johor esok, tapi aku nak masuk keris tak boleh, dia mau minta. Minta keris ke, minta kapal. Minta tak pergi luar. Sudah dah acara tu baik luar lagi, ambil klik lah di pintu, askar duk jaga tu. Lepas tu dia kata bahawa dia lagu ni, dia suruh puak-puak anak cucu dia tadi nak masuk mengadap sekali tu, memakai keris pendua. Mana kata? Keris susu. Keris pendua ni bukan keris utama. Mana kata? Ada so lagi panak-panak susu kat dalam baju. Spray. Keris pendua ni keris spray. Kena spray. Spray jatuh. Sebab kadang kita tak tahu ni. Kata boleh jadi tu masuk ke dalam balai besar Johor. Pok Johor suruh askar yang ikat habis kereta ni untuk nak balas klik orang mati dulu. Nanyalah. Siang juga kita ni. Risiko tinggi ni. Habis itulah dia kata, kalau itu, semua pak kita ni kena ada keris spray. Kena susuk molek lah. Keris yang dah buat sokma tu, kita bakal hala lah. Wih kepada askar di pintu tu. Ni no yatok kereta ni ya jaga. Deh. Ya awah, ya ramak rawang. Jangan ada buat main. Tak ada jatuh lek ning. Seperti lah. Dia tak pandang nak tumbuk tangan kanan, tangan kiri dah tumbuk. Boleh. Bukan tu duk panah lek kanan saja tu. Jadi gitu. Dah. Baik kena ngaji jarah boleh tahu atau dulu duk lagu mana. Dah. Dan apabila aku memandang matamu, maka engkau sekalian pun memandang mataku. Dia royak kita semua kena bakar bawa keris pe. Lepas tu apabila aku ni tengok mata puakmu pun tengok mataku dah.
Ni isyarat dia. Boku tengok mata Fok Mung tengok mataku. Apa you nak main ni? Jangan engkau tinggal barang seorang. Jangan tinggal seorang dah. Mata tu so belakang Fok itu tuju. Ku tengok Fok Mung tengok aku. Maka kata mereka itu, lain daripada itu apa lagi? Lain daripada tengok mata tu apa lagi? Dia tak mahu tengok kok lain. Dia tengok kok lain ni sok. Deh, Fok Johor dia tu mata duk biah-biah ni ada ni gapo duk nak ni. Ataupun rasa tak puas hati dia. Suruh mata duk dia tengok mung tengok aku tengok kamu. Sebab gapo hajar lagu ni nak Fok Johor rasa kita bukan mari nak nak cakang, nak berotak ni. Nak jadi huru-huru ni. Ni. Maka kata Raja Lela. Pok dia tanya tu, "Pah buat apa lagi?" Raja Lela jawab kata, "Engkau berbuatlah seperti kataku itu." Buat sepoh aku duk kata tu lah. Pakat tengok mataku ya. Gitu. Syahadan, setelah keesokan harinya, maka hamba raja pun datang memanggil Raja Lela itu. Mari esok ke hari siapa? Hamba raja tadi pun mari panggil Raja Lela lah. Arakian, maka Raja Lela pun naiklah dengan anak cucunya Raja Lela yang 40 itu. Semuanya berkeris pendua. Jadi kata lepas dia tu pun Raja Lela dengan rombongan dia tu Fok keluarga dia saja tu 40 orang gi masuk jumpa dengan Raja Johor. Semua tu ada keris pay belakang. Keris utama tak ada bawa. Kalau bawa dia ikut askar depan pintu. Jadi semua ada keris pay duk dalam. Setelah sudah Raja Lela sampai ke Balai Rong, dilihatnya yang di pertuan sudah semayam diadap oleh segala menteri hulu balang sekalian. Masuk pintu kota dah jalan masuk dalam Balai Rong. Balai Rong tempat sorak kira negeri Johor. Masuk gitu. Jadi Gajah Johor tu duk semaya. Semaya ni bukan semaya Allahu Akbar rokok sujud tu. Semayam ni maknanya terduk. Dia guna dengan gajah bersemayam ni. Duk siap dah atas kursi sekali dengan hulu balai dalam balai besar Johor. Siap-siap dah duk tunggu Gajah Lela dah. Maka Raja Lela pun duduk menyembah kepada yang di-pertuan. Raja Lela pun masuk hormat dia menyembah Raja Johor. Hatta seketika duduk, maka bentara pun berdiri menjunjungkan titah. Bodoh siap dah bentara ni orang kerak gak. Bentara kiri, bentara kanan. Orang duk gapak gajah tu berdiri. Lepas tu kata junjung maka kata bentara tadi raja orang kerak tu kata ana, Raja Lela titah meminta keris. Raja Lela titah meminta keris. Panggil Raja Lela titah meminta keris. Macam itulah. Maka sembah Raja Lela, daulat tuanku, nyawa patik persembahkan, yang keris patik pohonkan. Dia pun jawab klik. Dia kata daulat tuanku, nyawa patik sembah yang keris patik pohonkan. Mana tahu ambil lah. Tak ada apa dah. Maka Raja Lela pun memandang ke belakang, maka segala anak cucunya dan segala mereka itu pun semuanya memandang kepada Raja Lela. Jadi Raja Lela pun jawab aku tu dah paling pala tengok ke anak cucu dia. Pok dia lep belakang 40 orang. Maka anak cucu dia pun tengok mata klik kepada Raja Lela. Supaya duk janji dululah tu. Syahadan. 3 kali bentara menjunjungkan titah yang di-pertuan demikian itu. Maka sembah Raja Lela dan kelakuannya pun demikian juga. Jadi 3 kali kena minta keris tu. Dia minta keris dia. Dia kata tadi, Raja Lela titah meminta keris. Maka sembah Raja Lela, daulat tuanku,
nyawa patik persembahkan, yang keris patik pohonkan. Mana tu? Nak nyawa amo wi, tapi nak keris amo tak wi. Faham? Nak keris amo tak wi. Kena royak 3 kali. Ni cara 3 kali ni orang Johor ni rasa debar dah tu. Kerah dah. Pok tani. Ni abang kata taktik. Taktik cara nak ugut orang. Kena royak 3 kali. Baru nak jadi aguan lepas 3 kali. Ni taktik orang tani ni. Kita ukit jom dah. Dah. Pok sute, minta sute jangan gadah wi Ni mari pak minta pak wi selalu. Wi jadi banyak kali sikit tu dia dah. Maka Raja Lela pun memandang ke belakang, maka segala anak cucunya dan segala mereka itu pun semuanya memandang kepada Raja Lela. Dia tengok mata mari dah tu. Syahdan 3 kali bentara menjunjungkan titah yang dipertuan, demikian itu. Maka sembah Raja Lela dan kelakuannya pun demikian juga 3 kali. Royak atau suruh minta keris 3 kali. Dia pun paling mata tengok ke anak cucu dia. Arakian. Maka kata bentara. Kata sekali lagi lah. Bentara raja kata sekali lagi. Raja Lela. Titah kurniai keris kepada Raja Lela. Maka Raja Lela pun mengunus keris dari pinggangnya bertelut menjunjung duli yang dipertuan. Setelah ia bangkit, maka sembahnya, daulat tuanku, patik menjunjung kurnialah. Bawa 3 kali dah tak jangwi, baru bentara tu kena jang. Gitu dia. Jang lagu mana? Raja Lela. Titah kurnia keris kepada Raja Lela. Mana tu Raja Lela keris mong tak dimong. Macam tu. Keris space suku dah. Keris besar tu pun dia mau kena minta kena wi dah. Kalau tengok roye agak ada orang nanti perakak belum apa ni. Hong te sedit. Macam tu dah. Macam tu lah. Boyo jalan-jalan lagi kena wi pedai depan tu. Belum nak temu dengan raja. Hong te dia depan tu. Kalau dia Cina. Siye Melayu pun lagu tu lah. Maka boyo minta 3 kali dah berduk kerah tak wi. Jadi dia kata tak apa tak dimung. Maka Raja Lela pun mengunus keris. Mana tu wear keris. Waktu baik keris. Dari pinggang bertelut menjunjung duli. Lepas tu akik naik. Lepas tu menjunjung duli yang dipertuan. Setelah ia bangkit ni akik naik berdiri tu dah. Maka sembahnya pasal kata mana? Daulat tuanku, patik menjunjung kurnialah. Tu jawab dia. Tu bakat-bakat duk itu dah tu. Jadi Puak Johor pun duk perhati Puak Taning. Puak Taning pun duk perhati Puak Johor. Duk dalam balai besar Johor tu. Sama-sama duk perhati dah, duk i'ah lah takut berlaku popo. Duk baca sama-sama puak je tak tubik dah. Mari terus lagi. Maka titah yang dipertuan. Gajah Johor katakan dah. Kita dengar banyak segala menteri hulu balang yang disuruh ke Johor ini tiada bercakap. Dia kata, aku ni dengar banyak dah. Dia kata menteri hulu balang petani ni hok mari Johor ni tak ada pion nak kecek. Tak ada pion nak kecek dengan pok kita ni. Hanyalah Raja Lela yang bercakap. Ni bermaknanya yo ya atau koh Raja Kuning sorak kira bercara di Taning tapi han noh tak mari ke Johor tu dah. Pakak senyap berlaku tak ada pion kecek pohan ni. Ini Raja Johor goyak. Pai tahu di mana? Kita kena tahu tu semua negeri mana-mana dia kena ada orang yang jadi silap. Bangai spy tu bukan spy untuk nak tuduh orang bukan. Setiap negeri dia kena ada wakil orang yang di negeri lain-lain untuk cari maklumat. Kalau ada maklumat penting, data penting, dia kena klik maklumat tani. Ni abang kata nak tengok keadaan semua kuang kelem wai hok tempat-tempat lain. Contohnya berlaku perang Melaka dengan Melaka tu duk kelahi dengan Portugis macam tu. Wakil tani, orang tani ada dia tahu lah dia tu. Ya aku
lapo klik tani kata sekarang ni keadaan di Melaka ni duk terik. Duk pergi dengan Portugis tak lama mana dah. Orang tani pun boleh tahu kata lah ni keadaan situasi sana lagu tu lah gitulah. Deh. Jadi dia kata hanya Raja Lela yang bercakap. Ya tahu ada Raja Lela saja hok kecek kira ni deh. Maka sembah Raja Lela. Raja Lela pun jawab klik lah. Tiada yang lain tuanku yang dititahkan paduka adinda itu. Dan jika sekiranya dititahkan paduka adinda yang lain, nascaya yang lainlah datang menghadap tuanku. Dia kata tak deh. Kerana ni adalah suruhan Raja Petani kita. Adinda ni yo rojok klik kepada Raja Kuning lah. Sebab Raja Kuning suruh panggil saya mari. Saya kecek. Kalulah suruh kepada orang lain pun kecek pun saya ni juga. Tu. Ni, jawab Perwi Labor Negeri. Dia panggil. Jawab Perwi Labor Negeri. Akan sekarang, yang dititahkan paduka adinda itu patik. Melainkan patiklah datang menghadap duli tuanku. Akan sekarang ni, tapi sekarang ni, deh, kamsang ni, suruhan ni, mari atas saya. Maka saya lah kena masuk menghadap tuanku. Yo atas sebab sekarang ni sebab urusan ni kerajaan ni suruh saya mari. Maka saya lah kena kecek. Amor lah kena kecek. Gitulah. Ya atas sebab dia kena kecek. Jadi ya ni sebab kerajaan suruh. Dah. Maka titah yang dipertuan. Gajah Johor pun jawab klik lagi dah. Bagaimana kepada hati Raja Lela? Maka Raja Lela datang ke Johor ini. Tanya perasa. Pala ke mana hati demo ni? Deh, mari pas Johor ni. Tanya lah, dia nak tanya juga tu. Orang lain takut belaka. Takut ni bukan nakut. Kata nak kena bunuh, takut berlaku silisih tu. Deh, bukan nakut macam tu bukan. Deh, takut ada masalah. Maka dia tanyalah, Raja Johor tanyalah kepada Raja Lela tu. Kata, bagaimana kepada hati Raja Lela? Maka Raja Lela datang ke Johor ni. Maka sembah Raja Lela. Raja Lela pun jawab klik. Daulat tuanku. Tetak kala patik dipatani, hamba ke bawah duli paduka adinda. Dan tetak kala patik di Johor, hamba ke bawah duli tuanku. Tetapi patik tiada bertuan dua. Raja Lela. Kena dah Raja Kuning pilih Raja Lela mari ni. Tengok ni panas kecek. Ya tu daulat tuanku. Jika patik ni, yalah Raja Lela lah. Patik di Taning, patik ni duduk bawah duli paduka adinda. Duli paduka adinda mata amo duduk bawah Raja Kuning. Dan kalaulah Amor duduk di Johor, bermaknanya Amor ni jadi duli di bawah Gajah Johor. Tetapi Amor ni tiada bertuan dua. Amor ni bukan kata ada tua dua orang. Tapi dia jawab panah ni, dia kata Amor ni kalau duduk Taning, Amor jadi hamba duli Raja Kuning. Tapi kalau Amor duduk di Johor, Amor lah jadi hamba duli hak tuanku Johor. Tapi Amor ni bukan orang hak ada dua tua, dua pala. Tu. Ingat molek orang Taning. Dah lah ni banyak juga orang kita ni panggil kata ada dua pala. Dua pala bermaknanya kita duk ketua kita dia ni. Tapi kita ni hidup ambil orang lain seorang lagi ni jadi pala supaya pala kita, ketua kita. Jadi dua pala tu nak jadi selisih tu. Nak dibalah tu. Kita suka orang lain hok pemikiran molek tu molek. Tapi kita tak boleh berpala dua. Faham? Tu tak boleh jadi lagu tu. Kita ada pio. Jadi ketua dia tu lah selaku ketua kita. Orang lain tu jadi idola ko, jadi penasihat ko, jadi orang semangat penawar ke apa boleh lah. Tapi kita tak boleh bertuan dua. Ada tua dua tak boleh dah. Itu aku jadi masalah. Kalau orang ada tua dua ataupun tua banyak ni orang panggil puak
golok mata dua pula dah. Dah. Nak lahir fitnah banyak dah. Arakian, maka Raja Lela pun dikurniai persalin. Maka Raja Lela pun memakai persalin, lalu menjunjung duli bermohon turun ke perahu. Sudah habis kat tu, maka Raja Lela pun boleh kurnia persalin ni boleh pakai hak Johor, Raja Johor hadiah wi, bersalin pakai boh dah hadiah hak Johor, maka minta turun kelik di perahu dia dah lah. Habis kat tu. Hak dok kecek kira dalam Balai Besar Johor, Balai Rong Johor. Hatta antara 20 hari, maka Raja Lela pun naik bermohon. Jadi duk sampai 20 hari. Mana tahu Raja Lela tu duk di Johor 20 hari. Antara 2 hari, maka surat dan bingkis pun diarak orang lah, dan Raja Lela pun menjunjung duli yang di-Pertuan, lalu turun ke perahu. Bagi 2 hari akhir, dah, maka Raja Lela pun bawa surat, lepas tu bawa bingkis. Bingkis ni hadiah raja. Jadi, nak klik tani Raja Johor, dia kena cedek, kena yawi lah hadiah. Hadiah raja wi ke tani, panggil bahasa Sia panggil kong kamnan. Kong kamnan tu. Kita tani nak pergi ke Johor pun, raja pun kena wi lah kai ke cicing ke kerih ke gapo saja, dak atas hubungi lah. Panggil bingkis. Diarak orang lah. Di belagak belah orang. Dan Raja Lela pun menjunjung duli yang di-Pertuan, lalu turun ke perahu. Pergi masuk menghadap Raja Johor, lepas tu turun perahu. Arakian, maka Raja Lela pun berlayarlah. Minta izin ke apa siap dah, bawa barang belagak, barang raja ni ke, dia ke belagak keliling kota, lepas tu naik perahu. Lepas tu belayar lah, nak klik taning dah lah. Habis dah urusan dia di Johor tu. Setelah sampai ke Patani, maka surat dan bingkis itu pun disambut orang, lalu diaraknya. Ni adat orang dulu lah. Adat kerajaan. Waktu belayar klik mari sampai taning, maka surat utusan hubungi tadi daripada Johor, dan juga bingkis barang-barang hadiah raja pun dia kena tok tah raja lah. Tok tah raja ataupun tok tah miko. Lepas tu palu genai sikit-sikit bawa masuk ke dalam kota. Rakyat duduk situ pun kena bakat tubai tepi lah. Ni panggil adat dulu. Meh supaya kalau kita duduk tepi jalan, orang usung orang mati, kita pun kena diri dah, kena hormat dah. Ataupun kalau sia ni kalau raja nak lalu pun dia mau suruh bakak duduk tepi batas buat dera macam itulah. Kalau zaman musuh Jepun pun suruh mari duduk tepi jalan, kata cayo gitulah. Tu peseng dulu tu dah. Jadi bawa belagak masuk dalam kota. Setelah sampai ke Balai Rong, maka surat itu pun dibaca orang lah. Dah. Bawa siapa dalam balai besar taning, maka dibaca orang lah. Macam bentara taning pula lah. Baca, bikul raja dengar. Setelah sudah dibacanya, maka Raja Lela pun menjunjung duli peracau. Ni duk taning lah. Lepas taning dah. Antara 3 hari, maka Raja Lela pun bermohon pulang ke rumahnya ke kandang kerbau. Bawa klik siapa taning dah, bawa barang masuk dah. Lepas tu baca surat hak Johor, pergi ke depan Raja Kuning dah. Lepas sudah baca dah. Duk berapa hari dah. Jadi Raja Lela pun duk di Kesik tu 3 hari. Lepas tu dia minta bermohon pulang, minta izin kelik pergi ke rumah dia di kandang kerbau. Kandang kerbau ni kok kerbau di Penarik tu. Dekat dengan Ternir, dekat dengan buah tu. Habislah cerita. Jadi cerita sakut dengan Johor pun habis gitu dah. Lah ni siapa ada soalan gapo boleh tanya boleh. Sebermula selang berapa lamanya, maka Raja Kali pun berbicara
dengan Tok Mei dan segala anak cucunya yang hendak menyertai dia, hendak naik ke istana itu. Dan Tok Mei lah yang jadi kepalanya. Siapa pula dah? Raja Kali. Ni hak tajuk. Hak kita letakkan nama tajuk malam ni. Iaitu adanya raja seorang tu nama Raja Kali. Tapi sebenarnya Raja Kali ni dia bukan raja. Dah. Dia gini. Raja Kali ni seorang menteri juga. Pembesar Taning juga. Dan juga dia tu bakal raja. Orang panggil Raja Kali. Dan Raja Kali ni dia duduk kat kepala Bukit Budo ni. Tempat dia. Raja Kali ni. Mana terduk ke tepi sungai ketok kota. Kenal dah ketok kota Pajera tu dah. Ya Fort Sai ni jugalah. Fort bakal-bakal Fort Sai ni duduk. Kota dia ni duduk kat kepala-pala Bukit Budo ni. Kalau tak silap saya ke, dia duduk kena dekok masuk ke sungai kota tu, naik masuk pergi ke bekas hamak. Dah. Kaki bukit kat nu dah. Kawasan mungkin belukas hamak. Mungkin belukas hamak kat nu dah. Ni Raja Kali pun berbicara dengan Tok Mei. Siapa pula Tok Mei? Tok Mei ni seorang seorang hulu balai juga dah. Seorang hulu balai juga kawasan tu juga. Jadi Tok Mei ni kalau kita cek lagi ni dalam kitab malam ni saya bagi 4 buah kitab. 4 buah kitab untuk nak cari benda rojok ke. Jadi Tok Mei ni dia bakal Said. Tok Mei ni bakal Said. Orang mana tu orang duk dalam keturunan taliye mari daripada Rasulullah lagi lah. Jadi Raja Kali ni hajak Tok Mei. Jadi hak hajak Tok Mei ni dia ada dalam kitab hak dalam tanah hak orang Parisi tu tanda dah. Iaitu namanya Ibnu Muhammad Ibrahim ataupun Muhammad Rabi. Kerajaan Sultan Sulaiman Safawi Parsi, bukan Sulaiman Segara. Dah, Sulaiman Parsi. Dia sebut juga kata ada berlaku perang sini ni kerana di Taning ni oleh Raja Kali dengan Tok Mei. Dah Tok Mei. Tapi wallahu alam lah Tok Mei tu orang lagu mana dah. Dan segala anak cucunya yang hendak menyertai dia hendak naik ke istana. Jadi Raja Kali ni nak takhta. Raja Kali nak takhta kerajaan Taning. Mana tu ya ada asbab sebenarnya kerana Raja Kali ni nak masuk pergi apa. Kalau kita ingat dulu ya ada pernah berlaku dah sekali iaitu bendahara kayu kelak. Bendahara kayu kelak bawa askar dia 4,000 orang mari kepung, mari uguk Raja Hijau. Dah, kita baca dah dulu kata berlakunya apa ni kain lepas tu mai kau tu. Kata Raja Hijau lepas kain lepas depan mata bendahara kayu kelak pun ambil baluk kepala. Lepas tu minta nyawa, biasa tu. Bendahara kayu kelak tu mari ikut kelabur tu. Dah, mari ikut kelabur ni Fort Sai juga. Dah, tapi tak ada berlaku perang apa, hundo kelek. Kali ni oleh Raja Kali pula dah. Raja Kali. Dah. Jadi Raja Kali ni dia duduk kat ni. Tempat dia. Walaupun kita kata tadi duduk di bawah di muka. Duduk di kepala Bukit Budo. Dah. Tapi kalau Raja tempat rumah dia duduk lagi Raja Kali ni kena naik turut sungai tu lagi. Naik turut sungai yo lagi tu kena pergi ikut dalam tu lagi. Masuk pergi siapa kok nu? Kita lakoh kalau kali, lakoh ke hutan Berangai, yo pergi duduk kat dalam tu lagi sebenarnya Raja Kali. Abang ni kampung po ni. Masuk ke Koli. Deh. Kok Koli, kok pung kok masuk kok ni kok dalam tu. Lah ni duduk laki ampe kat po dah. Kawasan tu. Dulu yo sungai besar kok tu. Ya sungai besar yo mari tubik di tubik ko getok kota yo kita tubik ke Teluk Gaitong kita tubuk di Kuala Sa tu. Dulu sungai besar sebab yo sungai Telubel zaman dulu ni zaman dulu kalau zaman ning lah 400-500 tahun dulu tu yo cabai dua. Jadi sungai Sa hok Sa ni yo mai ikut Briten tu.
Kok koli bertai kok dekat apa ni, hutan berangin tu dah. Teluk rame dak belakang tu. Ha, yo mai kok tu. Lepas tu yo mai kok kalau kali mai kok Cumue, yo mai kok Belukar Perak, dah mari kok mari di Getok Kota ke Teluk Ketong, teluk pergi ke Tubek di Kuala Lumpur. Tapi bo lama kelama dunia ni berubah. Jadi sungai hok mari ke hendak ke Kuala Lumpur ni, dia pergi berak kok nu. Dia pergi berak kok nu, pergi berak Tubek kok Pau. Ha, pergi kok Pau, pergi kok Bene Dalai, pergi kok Tebing, kok Cekong ni pergi Tubek di Teluk Belo ni. Ni salah satunya asbab kenapa kah fok-fok bakar raja sini ni yo pindah daripada Kuala Lumpur hidup di kampung Telubel. Ha tu tapi yo hak tulo yo jadi negeri Sai juga. Sai Buri itulah daripada Teluk Leweng tempat yo dok sah hidup di Telubel Selindung Bayu di Kedah Telubel ni. Ha bakar sah hak tulo yo. Ha tu. Jadi raja kali duk dia habis ada kampung di Pala Getok Panjang situ tu orang panggil kampung Kolo Kali. Dah, ha kampung Kolo Kali tu ni mengata orang Gali, dah orang Gali. Ha. Tapi kalimah kali tu ada dah di Dalen tu. Masuk ke Dalen tu lagi. Wallahu alam lah. Boleh hadir kena tanya abe itu abe Cai Bedi. Dah, abe di kita ni yo orang kat tu. Orang kat tu boleh hadir yo kenal molek kat tu dah. Ataupun tanya-tanya ahli jarah lain ke tempat tu. Raja Kali dengan Tok Me tu dah, Raja Kali dengan Tok Me. Jadi Raja Kali ni nak istana tan ni sebab dia tak puas hati Raja Kuning tak kira bercara hang negeri lama mana dah. Jadi payah perangai-perangai fok side dah orang Telubel dah. Kalau atas jadi tak sedap gua ni, yo tak sedap duk gua ni yo orang hijau. Dah. Yo orang sungguh lama-lama dah dah. Zaman Raja Jala lagi dah, zaman Raja Hijau dah. Dia tak mudah-mudah kata dia tak puas hatilah dengan pemerintah Raja Kuning hok tak sorak menteri sorak raja daerah 3 bulan sekali pun dah paduk perah dah. Lepas tu nak berlaku perang dengan segara dah, dengan Kelantan bermula nak selesai dah. Jadi pok dia ni mikir baik sebenarnya. Dah, mikir baik ni iaitu Pok Tok Me ni mikir lagu tu. Pok Tok Me ni dia mikir tak tani ni kena ada jatah dah ngeta. Dah lok ke raja Tino lama mana dah. Ni Pok Tok Me ni dah. Jadi dia pergi pakat dengan Raja Kali, tapi Raja Kali ni ada tujuan lain. Tok Me ada tujuan lain. Tok Me ni tujuan untuk nak berubah orang Tino ni dia jatah di raja, tapi Raja Kali ni dia nak takhta. Nak ke peringkat, nak ke debel. Jadi berakuk anak cucu dia tu hendak menyertai dan hendak naik ke istana itu, dan Tok Me lah yang jadi kepala. Pio jadi ketua je, Tok Me jadi ketua dia. Setelah datanglah kepada hari yang dijanjikan itu, maka Raja Kali pun naiklah ke istana. Bos apa hari hok janji tu, Raja Kali ni boleh mencerobohi masuk le kota boleh. Ya istana tani ni ya luah. Dia bawa masuk pintu gerbang ni, dia lakoh getok di Kedi. Dia pada pintu gerbang masuk istana. Bawa masuk istana, Pak Balai Rong duk depan lagi. Nak siapa Balai Rong ni duk bana tu. Kota Raja duk belum je kesek. Je kesek Balai Rong Pak Sorak depan tu. Yo kawasan kota ni luah lah Abang Eke. Kawasan istana luah lah. Tempat Raja tidur lek mana, tempat Sorak kira bercara lek mana, tempat nyambut tamu lek mana, pada luah pe kota mana, yo luah. Kota Raja ni bukan ada sute tengah lagu tu. Jadi Raja Kali ni berjaya dia masuk boleh dalam istana. Niat Raja Kali hendak merogol Peracau. Tu dia. Walau alam dah sebenar lagu mana. Tapi dalam kitab ni tulis kata Raja Kali tu yo niat nak merogol Peracau. Nak wak garuk Peracau. Nak merogol Peracau. Maka tiada disampaikan Allah Ta'ala seperti maksudnya itu. Jadi tak jaya juga. Yo usaha gini. Tujuan yo nak rogo Raja Kuning ni bukan kata yo nak rogo sebab nafsu kau gitu. Yo tujuannya dia nak ke benih. Orang dulu je lagu tu. Nak juga nak buah ke benih. Lepas tu misal tu boleh anak gapo tu bakar dia ada. Untuk nak jadi raja masa depan lagu tu.
Lepas tu kau nikah mula ke ataupun berogo ni tak sampai dengan setubuh deh. Pegai dulu, panggil tu email kau suruh panggil nikah kau lepas tu dia nak wi ada dam ni. Gajah sebab gajah kuning ni gajah hok bakal Seri Wangsa hok akhir dah. Pahyo tak ada boleh anak lagi dulu. Dah. Ataupun ada dah anak tapi orang ambil lari ke mana wallah alam. Hak tu dah nanti kita kira lagi ketika Raja Kuning meninggal. Jadi tak berjaya juga Raja Kali nak buat tu dia kata kerana maka tiada disampaikan Allah Ta'ala seperti maksudnya itu. Kerana pada tatkala masuk ke istana itu, segala dayang-dayang dan penjawat sekalian pun terkejut. Daripada tua muda semuanya pun habis berhimpun mengeliling Prakcau, tiadalah dapat Raja Kali itu hampir kepada Prakcau itu. Jadi Raja Kali hingga buat pok-pok dia masuk dalam istana dah. Nak pergi Raja Prakcau. Dia perjulih atau nak merogo, tak ada rogo lagi. Mau tu nak pergi rebut mek Raja Kuning. Jadi tak berjaya juga nak pergi Raja Kuning pun. Tuan kata pergi buat gapo lah Raja Kuning tak lagi pergi tubuh Raja Kuning juga sebab pok-pok dayang-dayang. Dayang-dayang ni pok-pok retino hodok kijo dalam istana tu. Fok nang nai tu panggil. Masa sia nang nai nang senung tu bini ni nang nai. Pok-pok kijo dalam pok gunik-gunik. Pok gunik-gunik gajah, penjawat-penjawat atau pegawai dalam istana. Lepas tu tua muda hodok dalam istana semua tu pakak tu habis likung Raja Kuning. Tu gambar wakak likung penuh Raja Kuning. Tak mau Raja Kali siapa dengan Raja Kuning. Lepas tu demo tu likung Raja Kuning, lepas tu usaha heget wak lari. Wak lari ke mana tak tahu dah sebab kawasan istana tu wah. Dia ambil jok digetok kedi di parit tu sampai di banan tu kawasan dia. Ada begitu pagar keliling luah. Tu kawasan kota Pak Raja duduk dah. Jadi tiadalah dapat Raja Kali itu hampir kepada Prakcau itu dah. Tak boleh masuk dekat pun dengan Raja Kuning. Orang duk protect dia. Arakian, maka gemparlah di dalam negeri itu mengatakan Raja Kali derhaka. Boy ada lagu tu dah bunyi gegeh dalam kota kata Raja Kali ni derhaka. Raja Kali ni derhaka raja sebab masuk pergi rapah istana tapi tak boleh pergi meretah lagi sebab Raja Kuning duk dah pergi dia mau duk selamat ke dia tu. Sudah masuk ke dalam istana. Duk gemparlah di dalam negeri itu mengatakan Raja Kali derhaka sudah masuk ke dalam istana. Derhaka masuk dalam istana dah. Derhaka ni jangan dah. Hatta maka segala menteri pegawai pun semuanya datang berhimpun menghadap Datuk Bendahara Ternang. Hendak mendengar bicara Datuk Ternang itu. Jadi pada masa tu ni zaman Raja Kuning duk mengetah ni. Zaman ni lah zaman duk berlaku haning ni. Jadi bendahara. Tamneng bendahara ni menteri nombor 1 di Taning tu iaitu Datuk Bendahara Ternang. Datuk Ternang dah. Datuk Bendahara Ternang. Duk di Ternang tu lah. Jadi semua fok-fok hudu balai, fok-fok pegawai semua ni bakal ripung duk di rumah Datuk Ternang. Datuk Ternang, Datuk Bendahara lah nama penuh dia, Datuk Bendahara Ternang hendak mendengar bicara Datuk Ternang itu untuk nak dengar kata Datuk Bendahara Ternang nak katakan. Arakian maka kata Datuk mana? Tu. Arakian maka kata Datuk Wang Ketakeh. Jadi kau fok-fok menteri hulu balai bakal pergi di rumah Datuk Bendahara di Ternang tu dah. Di Ternang tu. Jadi ada seorang datuk pula. Seorang datuk menteri pula orang panggil Datuk Wang Ketakeh. Datuk Wang ni mana tu? Datuk Wang ni iaitu bahagian keawangan. Kan kelang hok negeri. Bahagian ekonomi. Orang hok pergi apa ni duit negeri, duit tengah kerajaan, duit gapo tu panggil Datuk Wang. Datuk Wang.
Datuk Wang ni duk di mana? Datuk Wang Ketakeh. Orang Taning ni dia panggil nama perekat, lepas tu ambil nama kampung. Dia tak boleh nama sungguh. Kalau saya nama Abdullah misalnya. Menteri Abdullah tak ada. Dia panggil Menteri Ekonomi. Menteri Ekonomi Jeringo. Misalnya saya ni orang Jeringo. Tamneng saya tu, posisi saya tu dah Menteri Ekonomi, tapi rumah duk Jeringo. Dia panggil lagu tu. Dah. Jadi hok ni Datuk Wang Ketakeh. Datuk Wang Ketakeh. Takeh itulah. Kata kerana Datuk Wang kata kerana. Apa bicara kerana Raja Kali itu sudah masuk ke dalam istana? Kita nak kira lagu mana ni? Raja Kali ni masuk dalam istana dah ni. Melainkan baik kita berdatang sembah kepada peracau itu dahulu. Sukakah atau tiada sukakah peracau akan Raja Kali duduk di dalam istana itu dan menyembahkan peracau itu pun dengan muslihat juga. Jangan didengar oleh Raja Kali. Maka kata Datuk Ternan, benarlah seperti bicara Raja Wang itu. Ya gini. Nak royak kata pada masa tu, masa akhir-akhir Raja Kuning duk mengetah tu, pok-pok menteri semua tu bukan kata duk taat setia penuh ni dengan Raja Kuning pun. Faham tak? Sebab Raja Kuning, pok-pok menteri pun duk tahu dah kata Loloning ni negeri kita, raja nama Raja Kuning pun lemah dah. Duk tak gerak dah. Jadi pok-pok menteri pun pakat duk bedong, pakat duk jaga, pakat atas dasar kewajipan, atas dasar tanggungjawab jabatan ya kerja. Tapi ia pun duk tahu dah kata pemimpin Taning tu ataupun Raja Kuning tu duk lemah dah. Molek berlaku pula orang berotak Raja Kuning iaitu Raja Kali. Misal kata Raja Kali berjaya, lepas tu boleh halau ataupun boleh bunuh Raja Kuning. Tak tahu dia. Semua menteri kena tunduk ke Raja Kali. Kalau ia kuasa tak mau lawan nak seni, ia kena tunduk Raja Kali. Tapi kalau Raja Kali tak berjaya, maka demo ni seperti biasa raja dulu. Ni dok tahu orang sungguhlah kata orang nak taat setia kepada Raja Kuning para mana kita kena buat beza we kena taat setia kepada Raja Kuning dengan taat setia kepada kerajaan Patani. Lain. Jadi demo ni orang Taning ni dia adalah kitab hak ni tulis jelas ni. Hak dari kitab sebuah ni dia jadi abang kata ya atas Taning ni kena duk mai politik semua. Pok-pok menteri hulu balai. Ni hak Dr. Chulipon Wirunhak. Ya kaji hajarah Taning. Hajarah Taning ya tak orang Taning ni, pok-pok menteri ni lah bijak. Ya kena duk kaji semua. Kata keadaan negeri Taning, Raja ni lagu mana, negeri jiran lagu mana, ya kena ambil sikap lagu mana ni, pok-pok menteri ni ya bijak. Untuk nak menyelamatkan dia, lepas tu pun pak yo ataupun keuntungan untuk nak keuntungan umum kerajaan Taning tu laba. Jadi pok ni tak kisah. Biar nak mengetah pun lagi ada apa dah, tapi kerajaan kita kena stabil. Kerajaan kita kena aman. Rakyat makan kenyang. Harta kita ada. Biar nak mengetah lagi. Sebab ia sejauh bulan. Kita tengok tadi dah. Lepas dah habis Fok Raja Kuning, Raja baru ni supaya main patung dah. Fok menteri duk mak ambil dia tu jadi raja. Duk di Gotang tak jadi waktu turun ambil dia ni pula. Tu Fok Taning. Abang jameh Fok dinasti Kelantan duk mengetah tu. Fok menteri ning lah hak duk main patung lek belakang. Kerajaan Taning. Tapi dengan Raja Kuning ni Fok ni hormat lagi dengan kerana Raja Kuning ni darah asal Sri Wangsa lagi. Jadi Fok menteri ni dia tak berotak, dia tak deraka sebab dia ingat jasa kata negeri Ning ni tok nenek Fok Raja Kuning Ning lah dulu-dulu nung hok bangun. Jadi dia kena taat setia lah pemimpin di segi Ning. Tapi dia pun tak suka jugalah Raja Kali buat lagu Ning sampai dia pergi sorak kira di rumah Datuk Bendahara Tereneng. Nak kata lagu mana? Datuk Wang Ketakeh tu lah hak sebut tu. Kata kita nak kira lagu mana Raja Kali masuk dalam istana ni. Melainkan baik kita berdatang sembah kepada peracau itu dulu. Mulanya kita masuk pergi jumpa Raja Kuning dulu. Sebab Raja Kuning duk satu bahagian hak Raja Kali pun nak masuk segera tak boleh.
Pok-pok dayang, pok-pok hulu balai pun duk sekat. Duk protect boleh lagi belah lek kota, belah lek nung deh. Belah lek belakang, belah lek banan. Jadi mon ni pun duk sama-sama duk lek kota lah. Pakak duk tarung ke mari itulah. Nak buat apa tak leh lagi sebab orang berduk teh ramai Raja Kuning. Jadi demo ni pun bo duk kecek kira bercara. Deh, lepas tu puak menteri ni pun nak buat apa tak leh sangat sebab raja kali ni dia raja. Dia mari rapah kuasa mek pun sebab dia raja, fok menteri, dia bakal menteri, dia bukan raja. Pas raja kali ni dia fok geruk sekali dengan bakal raja sai. Dia debel juga. Kalau kiranya fok raja sai ni yang kedua lah rong daripada Kersik lah kalau dia nak naik takhta tu, hak dia tu. Banding dengan negeri lain lagi tu fok sai terluben tu lah hak debel sikitnya sebab dia bersakut dengan perjanjian dulu dah zaman Ismail Shah tu. Gitulah. Kita kokot dalam pok-pok ni deh. Jadi so lagu tu dah kita jumpa raja dulu, sukakah atau tiada sukakah Prakcau akan Raja Kali duduk di dalam istana itu dan menyembahkan Raja Kali. Dan menyembahkan Prakcau itu pun dengan muslihat juga. Dia kata, kita kena pergi kecek dengan Raja Kuning dulu. Raja Kuning suka ke tak suka ke dengan Raja Kali? Raja Kuning lah orang hak jawab. Tapi kita nak pergi jumpa dengan Raja Kuning pun kita kena pergi dengan cara daya upaya jugalah. Jangan didengar oleh Raja Kali sebab tak mahu Raja Kali tahu. Sebab dia tahu dah Raja Kali masuk gi nak rapah takhta ni salah satu dia nak ke Raja Kuning. Nak ke Raja Kuning tu mudah tahu boleh kahwin dengan Raja Kuning, tujuan dia boleh anak. Anak dia pun boleh mereta. Pada ni pun tahu dah tujuan Raja Kalinya lagu tu. Boleh jadi tujuan lagu tu. Demo ni pun kata baik kita pergi kecek dengan Raja Kuning, takut Raja Kuning nak jong dengan Raja Kali. Kalau Raja Kuning kata, apa tahu ni dah ku takut, tak apa menikah dengan Raja Kali. Boleh ada tu menikah Raja Kali, demo ni pun tak apa Raja Kuning nak macam tu. Kalau Raja Kuning tak say macam tu, kita kena ambil kira pasal tu pula, pasal lain pula. Tapi hak pentingnya jangan Raja Kali tahu kata kita kira dengan Raja Kuning lagu mana. Raja Kali duk ngamuk kat luar tu. Maka kata Datuk Ternang, Datuk Bendahara Ternang, Datuk Bendahara Ternang kata mana? Benarlah seperti bicara Raja Wang itu. Moleklah kena dah mengata lagu tu. Iaitu nak make keputusannya kena kisahnya jumpa Raja Kuning dulu. Kata nak aku mana dengan Raja Kali ni. Dah. Maka dipersembahkannya lah seperti demikian itu. Maka titah Prakcau. Jadi pok-pok menteri pun bagi jumpa Raja Kuning dah gila apa royak lah kata Raja nak lagu mana dengan Raja Kali dah. Raja Kuning jawab klik kata gimana? Jikalau ada kasihan belas segala menteri pegawai akan kita, tolonglah lepaskan beta dari dalam istana ini. Bermaknanya Raja Kuning nak ke Raja Kali. Tak Raja Kuning ni hati dia duk kejoh lagi. Walaupun tahu dah kata tok laki dia dulu tu gila kok dan sirak kena sihir orang lari giduk kok klik Johor dah tak ada itu yo ngan yo dah 2 tahun dah punya duk hati duk kono lagi. Lepas tu boleh mau tanya tenak lagu mana yo jawab lagu ni. Jikalau ada kasih mudah tak kalulah pok-pok demo ni, pok menteri ni ada kasih belah ke aku ni. Tolonglah lepasku. Bebaskanlah aku dalam istana ni. Tu bermaknanya ya tak ambuhlah. Fak mula kena bebasku, kena tolongku. Ni, Raja Kali nak masuk mari lagu ni ni. Ya orang lemah lembut Raja Kuning, betul orang lemah lembut. Jika apa-apa pun kalau lagu-lagu mana pun fak mung kena bakat tolongku lah. Bebaskanlah aku dalam istana ni Raja Kali duk jadi lagu ni. Yang Raja Kali itu masakan tiada boleh bendahara bicarakan dengan segala menteri pegawai sekalian, lamun juga kita sudah lepas. Bermaknanya mung nak buat lagu mana dengan Raja Kali, fak mung sorak lah. Piye royak dah tu ya tak say tu.
Lepas tu menteri ni dia kena bijak lah baca game tu baik dah lah. Kata lagu mana tu. Dah. Adapun Raja Kali itu sungguh pun tiada dapat hampir kepada Pracau. Apabila dilihatnya Pracau itu hendak keluar dari istana itu, hendak diamuknya. Jadi pok-pok askar gunik duk likung istana Dalai. Istana Dalai tempat Raja Kuning duk. Pok yo duk likung titung kiling istana so lagi dah. Jadi sungguhlah kata yo tu tak boleh masuk dekat pun dengan Raja Kuning sebab pok-pok kuning, pok-pok askar duk jatuh terung kejap molek, terik molek. Jadi yo nampak Raja Kuning nak tubik sikit, mengamuk. Mengamuk lalu dah. Mengamuk lalu dah. Nak petikir dah. Hatta maka orang yang disuruh oleh Datuk Terenang itu pun datanglah menyampaikan titah Pracau itu kepada Datuk Terenang. Dah. Maka orang hak disuruh oleh Datuk Terenang tu dah. Orang hak disuruh oleh Datuk Terenang tu masuk pergi jumpa dengan Raja Kuning, lepas tu goyak benda hak Datuk Terenang goyak. Dia berdahara Datuk Terenang ni. Maka segala menteri pun tiadalah terbicara lagi mendengar titah Pracau itu. Dah. Maka kata Datuk Wang Ketakeh, jikalau demikian, baiklah kita cari bius, beri dimakannya oleh Raja Kali itu, supaya dapat kita menjauhkan Pracau itu daripadanya. Dah jadi, Fok Menteri Tani sorak dah. Datuk Terenang, Datuk Bendahara Terenang, Datuk Wang, Datuk Duit lah. Datuk Wang ni Datuk Ekonomi. Datuk Wang Ketakeh sorak dah kata kita pergi jumpa Raja Kuning. Bawa Raja Kuning kecek kira dah kata aku fok mu kena bakal bebas aku lah. Raja Kali mu fok mu buat lah lagu mana. Jadi Datuk Terenang pun kena tahu lagi royak Raja Kuning tak apa, kita nak selamatkan Raja Kuning. Tapi nak ada cara lah. Nak buat lagu mana ya ada cara teknik dia lagu mana untuk nak selamat Raja Kuning tubik pada istana dulu. Sebab nak duk toleh ni duk likung di oleh Raja Kali ni. Dah. Maka Datuk Wang Ketakeh itulah, Datuk Wang itulah hok idea. Idea. Kata, lagu mana kalau kita pergi cari bius. Bius. Pergi patu we makan bius. Bius ni abang kata ubat lali. Yang bukan ubat butil lah ni, ubat lali. Apa orang dok tengok orang ada lali. Ya ada racun tu makan mati. Kalau bius ni, bius ni makan jadi lali. Ubat ngatuk. Tu ubat lali. Dia ada lah akar kayu ke daun apa ke capur jadi benih lagu boh dalam barang makan. Titik tu dalam barang makan tu jadi bius, jadi lali. Dia lali dengan racun. Dia tak nak mati lagi. Supaya apa buat aku tu? Supaya dapat kita menjauhkan Pracau itu daripadanya. Daripada Raja Kali lah. Sebab you nak ambil lari Raja Kuning tu baik. Dia duduk gamuk sore oleh kota lah. Arakian, maka semuanya pun berkenanlah akan bicara itu. Jadi semua pun okey. Yo dengan idea, dengan cara hak Datuk Wang Ketakeh sugi kepada Datuk Bendahara Terenang. Kata kita kena pergi cari biu boh dalam barang makan we Raja Kali makan. Lepas tu boyo lali ngatuk selok ke dah tu, kita ambil Raja Kuning buat lagi. Tu dah. Lepas tu bo tengok dengan masa pula ni sekarang pukul 9.50 dah. Ada soalan ke apa tak tu? Mari kita jawab soalan lah untuk malam ni. Boleh jadi kata minggu depan lah kalau kita mari tengok pula kata bo nak berjaya ke tak berjaya. We makan biu. Lepas tu bo berjaya ke tak berjaya tu Raja Kali dengan Tok Umeh ada lagu mana. Pok-pok askar Raja Kali dengan Tok Umeh ada lagu mana. Pio hatta tentera mari tolong Raja Kuning untuk pergi dengan Raja Kali. Pok Raja Kali lari hidup di mana. Datuk Terenang buat gapo dengan Raja Kali. Lepas tu ada siapa lagi mari sakut paut dengan kejadian ni. Maka
Bakat-bakat dengar lah. Boleh dengar, boleh mengaji minggu depan. Sebab dia banyak sakut dengan beberapa bakar yang mana ada di petani. Sekarang ni Masya Allah sungguh. Pok bakar Raja Kali, pok bakar Raja Kuning, pok bakar Tok Umeh, pok bakar Tok Terene, pok bakar Tok Takeh, pok bakar Tok Benih Badai. Pok sakut sini ni. Lah ni duk kecek banyak. Semua orang baik-baik belaka lah ni. Bukan orang jahat ni. Kalau sebut-sebut nama tadi, baik-baik belaka. Tapi berlaku kejadian lah Kuning zaman dulu. Ni kita orang sekarang ni kena ambil iktibar daripada kejadian ni. Mari kita jawab soalan dulu. Sia kok kebu penarik ni asayu semai raja naik. Sia kok kebu. Sia kena kebar tu lah. Sia kerana kebar ni baru mari adik kakak. Dulu tu tepat di Kok Kereba tu kampung orang Melayu. Ada raja duk situ nama Raja Kendang Kerbau. Lepas tu apabila habis raja ni jadi bakok. Raja bakok ni berakok orang Sia mari buka kampung. Lepas tu dia mari tukar dengan kampung-kampung orang Melayu kot tu. Jadi Sia Kok Kereba ni Sia baru mari duk oleh 100 tahun, 100 lebih. 100 lebih lah kakak 200 tahun. Jadi gini, semua Sia yang duduk kita ni baru belaka. Zaman tani dulu tak ada dia Sia duduk tanah taning dia. Sia ni mari duduk konong zaman Raja Hisam. Ni atas keluarga. Zaman Raja Tiham ambil wari pula 300 keluarga. Lepas tu Raja Tihok wari pula. Lepas tu Sultan ni zaman compong tanam, compong serik wari buka nikong boleh bukit. Baru mari belakang. Sebab taning tu jadi bahagia hok Batik Thai dah. Jadi wak pia mari pun tak ada apa lah dalam negeri Thai tu. Tapi zaman taning gajah taning dulu tak ada ke Sia. Ada so je. Tak ada juga ke Sia. Ya adanya orang Mon hok mari duduk di Kedi, hok tawan ni Somdek Perama cakap patwi kepada Sultan Muzaffar dulu tu. Pas sebut tu Sia ada kedak, boleh jadi ada satu keluarga, dua keluarga demo lari ada negeri demo Sia ni mari duduk ke taning. Tapi nak siapa jadi kampung, gapo jadi tuan negeri tu bukan dah. Bukan. Ni ngoyak ayam dulu lah yang dia balik maning hari ni. Hari ni dia Sia duk mana pun dia jadi orang kampung tu lah. Jangan duk buat banding hari ni lah. Ni dekat kecil zaman dulu Kok Kereba tak ada ke Sia dia orang Islam belaka. Orang Melayu belaka. Jadi Raja Kali ni asal nama gapo boleh ya? Raja Kali asal mari nama gapo? Dia tak ada sebut nama seperti ke dulu. Dia sebut Raja Jering, Raja Gemai, Raja Jambu, Raja Nocik, Raja Legeh. Tapi demo ni ada juga hak nama Raja Kali ni. Kita tak temu nama lagi. Boleh jadi nama Kali dah. Raja Kali ni dia nama Kali dah. Tapi hak cerak kata dia duk sah sungai kota, sungai Pajegar tu. Tapi dia nama Raja Kali dah. Boleh jadi nama Kali dah. Gitulah nanti kita usaha cek dan siasat wilayah lagi. Semoga kita dapat maklumat yang lebih jelas lagi dah. Lagi soalan? Salam. Saya dari Kota Baru Kelantan. Semoga Ustaz Asal selamat dunia akhirat. Nanti habis sejarah petani mengajar sejarah Kelantan Boleh kau minta tolong. Kalau habis sejarah tani yang minta baca sejarah Kelantan atik. Boleh. Kerana sejarah Kelantan pun kita ada suatu kitab kita dapat juga sejarah Kelantan. Sejarah Kelantan ambil juga di Kota Jembar, Kapur Laut Banggo, Jeram, Kubang Labu, Kota Selasih, Sapang Kota dulu lagi. Apa ni hok gelai dalam danau tu pun ada dah cerita dia. Tapi Kelantan ni gamar ahli sejarah Kelantan tu banyak. Tapi kita nak baca Kelantan dari sudut petani. Lepas tu kita boleh pakai bahas lah. Walau ada support tak support kat mana tu kita hanya merujuk kepada kitab-kitab yang orang dulu tulis dah. Tengku Abdul Qadir, Kamarudin dah. Tengku Majidin, Tengku Haji Sulong ni, tiga orang ni sakut ke mana? Sakut aku mana? Pen Arekan. Tengku Mahmud Majidin anak Tengku Abdul Qadir. Tak ada kena genoli dengan Haji Sulong. Sebab Haji Sulong ya bin Abdul Qadir juga, tapi Abdul Qadir lain-lain dah, jangan wak sekali. Jadi nama dia serupa. Abdul Qadir juga pak dia, Pak Haji Sulong, Pak Abdul Qadir.
Tapi hok ye Zalebin pun Zainal Abidin tu. Dah hok ni Tengku Mahmud Masjidin bin Tengku Abdul Qadir bin Tengku Sulaiman Syarifuddin bin Tengku Tuan Putih apa ni Tuan Besar tu. Fak Abid 3 dia nama serupa. Dan Haji Sulong tu dia sebaya dengan Tengku Mahmud. Tapi sama-sama pak dia, pak Tengku Mahmud dengan pak Haji Sulong ni nama Abdul Qadir 2. Tapi orang lain-lain dah. Ulama agung Pak Oge nama gapo boleh ya? Ulama agung. Ulama agung pak orang. Ulama agung mana? Tahu. Kena tanya mula jelas tu kita jawab tak kena. Ulama agung pak orang mana hak tani ke hak Nusantara ke hak mana tanya jelas sikit dah. Masa manakah Syekh Ahmad Al-Fatani ada? Dan apakah dia terkenal? Zaman mana Syekh Ahmad Al-Fatani ada? Syekh Ahmad ni dia sezaman dengan Syekh Daud. Syekh Daud ni dia beranak zaman pemerintahan dinasti Kelantan. Dah. Lepas tu ketika tani pecah zaman Sultan Mak Dua tu dia duk haluh-haluh lagi. Duk muda-muda lagi. Lepas tu pindah pergi ke Ganu, pindah pergi ke Mekah. Lepas tu dia baru klik mai semula pula pergi di Cenak tu zaman raja-raja 7 negeri duk lawan dengan Sia dah. Jadi Syekh Daud dengan Syekh Abdul Somad dia hidup pada zaman Tani duk lawan Sia untuk nak ambil klik negeri Tani. Cok kat tu. Jadi ada dalam sejarah, dalam hikayat ni tak ada cerita tu. Ya ada kitab lah kita nak baca pula. Tak usah bimbang. Dah, tak usah bimbang. Hak tu ada lah. Raja Nikmoh ada ke tak? Raja Nikmoh. Besar dengan Dah, lepas tu kena jawab sikit dah. Raja Nikmoh negeri mana, gajah kota hak mana. Lepas tu zaman mana. Kita jangan terlupa lah. Kata kita dah kecek hajarah ni hak 500 tahun. Dikesik saja ni raja besar ni mengetah 18 orang. Lepas tu mana anak dia, laki dia, bini dia pula. Jamu pun ada 7-8 orang. Jala pun ada 7-8 orang. Lepas ni hak nama Nikmoh ni hak nak kota hak mana. Lepas tu hak zaman mana. Tu payah pula. Dah kita kena tahu tak. Masa 500 tahun ni Nikmoh ni duk hak zaman mana. Sebut ada duk nama ning, Belanda nama ning dah. Kita kena jelas sikit lagi dah. Semoga mudah saya nak jawab. Dia jawab tak kena ni, tak kena lah. Di Jingo ada Muban, Ciban Tok Me, kat Muban, Bume Tok Kali. Mai sak wa kieu kan mai. Di Jingo. Ada Muban Tok Me, lepas tu Muban, Bume Tok Kali. Dah. Di Jingo. Ni tak ada saya nak buka rahsia lah. Tak ada saya nak buka rahsia. Jadi ada orang sebut dah lah. Kata adanya di kawasan Jingo tu dah ada kampung, nama kampung Tok Me. Dah. Lepas tu ada kampung Bume Tok Kali. Jadi pecah dah. Pergi dikesik demo ni pun lari klik duk situ lah. Jadi hok kata tempat dia di Tok Me, kampung Hok Tok Me dengan Tok Kali pun akhirnya dia hidup di kawasan Jingo tu. Sebab ni kita tak boleh baca lagi malam ni sebab masa nak habis dah. Semua anak cucu demo ni mati habis. Malaikat dia taruh sore dengan sore. Sebab dia ada seorang raja di Perawai, dia raja Benar Badai tu minta kepada Tok Terni kata jangan bunuhlah anak cucu Raja Kali seorang ni. Dia ada nama. Dia sebut nama cucu Raja Kali nama gapo, cucu Hok Tok Me nama gapo. Minta lah yang budak lagi dua ini cucu itu taruh hak bakar pok dia nanya kat dia. Jadi pok ni lah ambil wagi ni kata hidup di Jingo tu. Hidup di Jingo tu. Jadi duduk kawasan Bukit Buda tu. Lepas tu kawasan Jingo Tok Me dengan Raja Kali nanti kita nak buka rahsia ni dah bukan rahsia dah kita buka informasi data ni bukan bagi dah. Jangan peminat kita jangan duk mikir kata saya Ustaz Sen oyak bagi ni bukan. Semua ada dalam catat belaka lah. Dah. Tok Me dengan Bume Raja Kali tu. Sebab orang bakar Raja Kali pun ada. Dah. Tapi ya duk sah tu lah bila ambil je di mana tu duk talian sah Bukit Buda. Ambil je di Belukar Samak, suk sapa di Jingo. Makam di Lewe tu raja mana tik? Raja Bundai.
kubur. Kubur. Kubur di Teluk Leweng. Semua tu fok aku aja tu be. Fok aja sai. Sebab situ tempat asal dia Teluk Sai tu. Sebelum nak pindah ke duk Teluk Be tu dia mari dia duk situ tu. Kota dia duk kawasan Teluk Leweng, Pulau Kengor tu. Ha tu tempat Raja Sai dulu tu masuk ke dalam siapa ke Teluk Ketong naik ke Getok Kota tu. Ha tu kawasan dia. Kubur Raja Ti Ayutthaya อยู่แถวไหน Raja apa? Tak ada sebut juga. Raja kubur Raja Ayutthaya ชื่ออะไร และอยู่แถวไหน Ha tu dia. Jadi pak kita kena belajar awak soalan sikit weh, jangan weh saya ni belik sikit nak jawab tak kena lah. Kubur raja di Ayutthaya you theo này. Kubur raja apa? Raja Sia ke, raja Melayu ke, raja Champa ke, raja Parisi ke, raja apa? Paduk di Ayutthaya pula dah. Jadi payah nak koyak tu, ya tak kena ni. Dah. Wallah alam dah, kalau jelas tanya jelas molek saya jawab. Sebab saya takut pergi kata dia tak kena dengan tujuan kita. Panjang sikit. Ha. Dia isi ya. Tanyalah tanya. Kata makna ni aku ekah ni PHRA. HRA lah. PHRA. Untuk Sultan Kelantan dahulu, boleh jelaskan sebab ada orang kata PHRA itu untuk Buza. PHRA. Tahu dah. Raja Nukara Prasida. Tahu dah. PHRA ni orang baca prak. Sia panggil prak. Prak apa prak tu. Prak tu memang kalau kalimah prak saja bermakna patung. Kalau patung prak putarup. Prak saja ni supaya tok serami. Prak ni dia guna depan. Tapi dia bukan guna untuk buza tok cas saja dak. Dia nama perekat bagi kebesaran nama orang. Hak ni mengikut aliran apa ni Sanskrit Buza di Siam. Di negeri Siam. Sebab kalau kita tengok pun dah nak ayat sikit. Walaupun kita ni raja-raja Melayu ni ada nama Melayu belaka, sultan tu ke tengku ni, ketua tu ke nik ni ke ku gapo pun, tapi semua ni dia duduk bawah Sia dulu. Ni yami belakang-belakang ni lah, bukan dulu ya daulah suku. Lepas tu baru boleh ke Sia pun tukar nama habis. Nama diberi oleh Raja Siam. Praya Pipit, Praya Surya Sultan, Praya Sena Ahmad, Praya tu, Praya ni supa dengan Raja Kelantan pun prak juga depan. Siapa nak orang panggil rekahnya kun prak. Prak tan kun prak. Jadi prak-prak tu merujuk kepada nama mengikut kebesaran orang Siam. Bukan merujuk kepada patung, bukan merujuk kepada buza. Bukan sebenarnya. Sebab tu kebetulan Sia tu ya buza je. Prak-prak tu banyak lah. Kalau kita panggil prak-prak pun tak ada pelik deh. Tapi dia salah dengan adat Melayu. Dan dia syubhat kepada prak yang ibarat kepada patung tu. Jadi orang Melayu kalau ditaning ni tak suka juga panggil prak tu. Tak beza dengan kalimah Lord ataupun Elizabeth gitu ya. Gitulah. Kalau orang putih ada apa Lord. Ada Lord, ada dengan Kristian. dia apa ni nama-nama posisi dia. Tak ada lah. Jadi kita kena baca sekat ni dulu dah sebab kita nak tambah lagi panjang tu tak boleh. Dengan kerana perangkat seterusnya dia panjang sangat. Kita kena pergi minggu depan ya. Gitu. Ada atau tidak orang Melayu Patani tak memeluk Islam di zaman dulu? Ada atau tidak orang Melayu Patani yang tidak memeluk agama Islam pada masa dulu? Saya nak jawab di sini lalu mengikut hak saya tahu, ilmu saya ada. Ada. Pada Zaman dulu. Bukan zaman learning. Zaman dulu. Jangan salah faham. Zaman dulu, bukan zaman learning. Sebab dia ada puak-puak tak masuk Islam ni, tapi apabila dia mati. Buza mati sekali dengan dia. Sebab demo ni tak ada dakwah. Tapi kalau kita tengok dalam kitab Tarikh Patani, Tarikh Patani ni ulama tani kita dulu tulis, Tok Pakih Halim tulis kata, semua orang Melayu tani Islam belaka. Pada zaman mereka Kerajaan Islam tani dulu dikesik. Tak ada hak orang Melayu kita hak tak masuk Islam.
Tak usah mari duk bahang, tak usah mari duk menafi lah. Tak usah mari duk dakwa kata ada orang Melayu buza. Kalau ada orang Melayu buza mana? Buat tu bik mari nak tengok. Kita kena widar dengan orang-orang yang main politik nak petong kepala kita. Walaupun dia tak ada di Penarik, ada di Tabah. Ni kontai juga ni. Tapi kecak sia dalam ni. Tapi dia dakwa tu dia orang Melayu juga, Melayu buza. Pareno baru duk mengaku zaman ni. Baru duk mengaku kau kada duk kuat beri kau 4 tahun ni. Zaman dulu yang betul cek kita apa tak mengaku tadi dia Melayu juga. Melayu buza. Tak ada dia duk mengaku tadi dia kontai, panggil kita konkek. Tak sama. Kita widar dengan walaupun demo ada tujuan tu nak damai-damai, tapi kalau jalan tujuan nak damai tu tak molek, tak boleh. Tapi kita terdapat bahawa pada zaman duk nyebar agama dulu, walaupun dalam kitab tarikh Patani sebut kata seluruh rakyat di negeri ini rata-ratanya Islam. Setelah Sultan Ismail Shah masuk Islam tu, dalam kitab ni sebut kata semua Islam. Tetapi apabila kita tengok pula kata zaman Gajah Hijau, hatta ulama-ulama pergi sebar bukan pergi sebar, pergi mengajar agama kawasan hulu, contohnya di Jalo, di Reman, di Legeh ni, hatta ulama pergi ngajar sebab orang ikut dalai-dalai hulu ni dia jauh sikit dengan agama. Ada yang jumpa lah katanya masih ada lagi orang-orang yang hidup dalam keadaan yang bukan Islam, tapi dia Islam, tapi dia duk seperti orang bukan Islam. Maknanya ada minum arak, main judi, taruh rambut panjang, ada upacara syirik-syirik dulu. Tapi dia mengaku dia Islam. Sembah pesing apa ni dia panggil? Rumah kecil tu. Bahasa saya panggil santrak pum. Tapi bukan tokong. Siapa tahu tu lah dulu. Jadi dia duk was-was lagi kata antara dia ni dia Islam tapi perbuatan dia ni dia ada semabur lagi. Sebab dia tak ada ngaji agama dulu. Kalau tak sama dengan orang ikut lemah. Tak sama dengan rekod kesek ni ulama ada dah. Habis tu Gajah Hijau hatta pergi ikut dalam ni ulama ramai lah pergi ikut Legeh jadi Al-Legehi. Hatta pergi ikut Negeri Reman, hatta pergi ikut Jalok untuk mengajar orang-orang tani ikut bahagian hulu tu kokoh menjerak. Dalam kitab tarikh pun sebut kata hatta tok putih, hatta tok buah pergi mengajar agama Islam di kota ni, kota Berangin di Jabat ni ada sebut. Hatta pergi ikut lain lagi pun banyak. Sebab orang tu jadi kata Islam tapi duknya seperti orang bukan Islam sebab dia baru tukar agama 100-200 tahun dulu kan. Zaman dia tu. Jadi baru agama. Kalau kita nilai di kelakuan tu kata orang bukan Islam kan susah lah Melayu buza. Memanglah belum ada tu Melayu buza. Ismail Shah pun Melayu buza dulu. Lepas tu dia masuk Islam. Lepas tu demo ni dia kokoh duk pandai agama, tu baru jadi Islam. Melayu Islam yang sempurna. Tu kita kena pandang beza. Dan kita jangan duk beza di kelakuan dia. Sedekah dia Islam dah. Dia ngucap dah tapi tak ketipu. Tak tahu apa. Gitulah. Tapi kalau nak kata orang Melayu kekal buza sampakah rining, memang tak ada. Memang tak ada. Tak usah duk mengaku ikut lah. Baru ni ada dah bunyi ikut Penarik, ikut Tabah atau mai. Kita kun Melayu juga. Kun Melayu kan ni. Tapi kalau hak murtad tu lain. Yang kena beza mana dah. Murtad tu lain. Tapi hak Melayu lama-lama dah. Betul duk buza sok dah. Kalau Melayu ingat molek dah. Kalau dia mengaku tu dia Melayu jok lama-lama dah. Tapi dia buza tak masuk Islam. Melayu dia kena cakap bahasa Melayu. Tu baru kata Melayu. Kalau kita dibakit atau aku Melayu tapi tak pandai Melayu tak sah? Ya tak jadi kecek sia. Dia kena kecek Melayu sebab kalau bakar ni darah Melayu buat apa tak pandang kecek Melayu kecek sia walaupun kecek sia tai pun dia kena bukti dulu. Kalau kata ambo ni apa ni dulu Melayu tapi dengan lama kelamaan ni ambo ni jadi kecek sia habis dah lah. Tak kita tengok orang tani, orang Melayu tani hok kena ambil jadi tawan ni pare duk ke bakar. Lah ni dia tak panggil orang Melayu dah, dia panggil orang Thai Muslim. Dia bukan Melayu Muslim sebab dia bahasa dia habis dah tu. Dia menjerat lagi bahasa lain dah. Tapi agama dia tak berubah. Tapi pesing bangsa dia tu berubah. Lagu tu lah juga orang Melayu. Di tempat tema kita. Jadi kecek mudah-mudah kata gak kita tengok Malaysia ada contoh. Malaysia ni unek-unek dia ni kam duk cacing dah mak tera satu gitu. Artikel mula-mula kita kata orang Melayu sebut atau siapa orang Melayu? Orang Melayu tu beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam tak panggil Melayu tu Malaysia. Mudah.
Ya tak? Unik-unik dia. Kalau kita unik-unik kau satu tak boleh. Negeri Thailand ni so tak boleh becek sebab dia takut kat tu. Malaysia je lah kalau sebut orang Melayu kena Islam. Dah, lepas tu kecek bahasa Melayu, duk oleh adat Melayu. Lepas ni kalau kita orang Melayu tapi kita buza, tapi kecek Melayu tak ada kecek cia. Apa dia lah tu. Melayu kore. Dah, gitulah. Dah kalau kita nak jadi Melayu pun kena kecek Melayu lah. Kalau hok kata yo tu Melayu tu. Dah. Sebab kita nak jadi bangsa popo pun sama je. Jadi orang Sia tidak lebih daripada orang Melayu. Orang Melayu pun tak lebih daripada orang Sia. Sebab orang Arab tidak lebih daripada orang Bukit Arab. Orang Bukit Arab tidak lebih daripada orang Arab. Semua suku bangsa yang ada di dunia ni Allah Ta'ala jadikan sama je tarah. Dah. Hak bezanya takwanya di hati. Jadi jadilah Melayu pun, jadilah Sia pun supaya. Tapi hak besarnya jadi mengikut hak kita beranak. Kita beranak di Melayu, Melayu. Kita beranak di Sia, Sia. Tapi hak beza kitanya agama. Siam itu bangsa, suku bangsa, bukannya agama. Dah. Gitu buat faham mulai. Takut dia mau mikir tu kan. Ustaz sekasar malam ni. Sia Nayu, Sia Nayu. Sia tu bangsa tu hewan juga. Dah, kita kena dita'arufu juga, kena mengenal. Tapi agama lain. Buza dengan Islam lain. Tu kita kecek suku lakum dinukum waliyadin lah. Dah. Tapi hal bangsa ni untuk kena mengenal. Kalau suku, kalau agama ni kita pakai mumung kuku. Dah, lagu tu agama. Baru tak masalah. Maka malam ni sekarang ni lah. Dah, insya-Allah kita masuk di minggu depan kita pergi mai kenal Tok Meh, mai kenal Raja Kali. Lepas tu kita mari tengok impact ataupun hasil kejadian pemberontak ke Raja Kali nak tubik lagu mana, dan Gajah Kuning nak jadi lagu mana pula minggu depan. Boleh pakai-pakai turut lah sebab habis dah Gajah Kuning tu. Lepas tu lah tengok era baru Kerajaan Etan ni dikesik nak jadi lagu mana pula. Maka malam ni sekarang ni saja. InsyaAllah jumpa pula minggu depan kalau tak ada halangan ke apa. Malam ni selamat malam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.